pernyataan dia untuk menentukan. Siapa nak cuba? Titik Q pula. Okey, dapatkan yang pertama, cari nisbah dia dulu, dapatkan panjang AQ. Panjang AQ berapa unit? 7. 7 ke 6? 6 kan? 6. 6. 6 Lepas tu, nisbah 6. 6 nisbah lepas 6. tu Q ke B Nisbah 6. pula. 6 nisbah 6 kan? Maksudnya AQ. AQ nisbah QB 6 nisbah 6. Permudahkan 1 nisbah 1. Sebab boleh dibahagi 2. Ya? 6 bahagi 2 pula. Boleh dibahagi 6. 6 bahagi 6 dapat 1. Yang satu lagi 6 bahagi Nisbah 6 1. dapat 1. So nisbah dia 1 nisbah 1. So nak tulis sama juga ayat dia, titik Q membahagikan tembereng garis AB dengan nisbah 1 nisbah 1. Itu cara dia. Cikgu tak tulis dah tu. Ya. Tu maksudnya dia copy dari atas. Kita nak cepat ni. Ya, titik Q membahagikan tembereng garis AB dengan nisbah 1 nisbah 1. Alright, R pula 11 nisbah 1. R pula 11 cari nisbah 11 1. nisbah 1. 11 nisbah 1 okey, 11 nisbah 1. So untuk R pula, ni cikgu tunjuk juga pula, titik R membahagikan temberang, bukan temberang tembereng garis AB dengan nisbah 11 nisbah 1. Very easy. Ingat bila dapat soalan macam ni, jawab macam ni. Alright, soalan B. Jika titik S berada pada tembereng garis AB dalam nisbah 5 nisbah 7, tanda dan labelkan kedudukan titik S pada tembereng garis itu. Sebelah PQ. Mana tu? Dia di antara P dengan Q. Q. Dia Kan? keluar P dan Q. Macam mana awak kira? Tengok nisbah. Cuba explain sikit macam mana awak kira. Cikgu tak tahu lah. tengok nisbah. Cu tak tahu. Nisbah. Tengok nisbah. Okey, tengok nisbah. Lepas kita tengok, kita main mata. Okey, lepas tengok nisbah, lepas tu Bagikan kepada bahagian. bagikan kepada dua bahagian. Okey, lepas tu Main macam mana teka tu? je cikgu. Macam mana cerita dia? 5 nisbah 7. Lepas tu kita boleh letak terus. Cuba sembang sikit macam mana nak letak dia. Macam mana kita nak Cara letak? saya lah cikgu. Okey, cara awak macam mana? Titik A tu saya kira kosong. So lepas tu saya kira 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So saya dapat titik 5 di antara P dan Q. Oh, dia buat macam tu 1, 2, cara saya 3, kira. 4, 5. So sinilah. Sinilah titik S. Ha. Macam tu je. Betul Yang lah. lain macam mana kaedah dia? Tak boleh juga macam tu mungkin itu kebetulan je. Pastikan kita ada bukti secara calculation, pengiraan. Betul tak? Sebab kita belajar matematik. Bila melibatkan matematik, mesti ada data-data dia, pengiraan. Kita tak boleh show macam tu je. Betul tak? Siapa boleh tolong explain macam mana nak convincekan cikgu untuk dapat macam tu cerita dia?
Nasib baik 5 kat sini. Kalau ni contohlah. Kalau 7/9 pula, takkan kita nak kira 7 juga. Betul tak? Itu maksud cikgu. Takkan kita nak kira 7 juga. 1, 2, Kena 3, 4, 5, 6, 7. Oh, okey. Titik dia kat sini. Takkan macam tu kan? It's not simple like that. Macam mana kita nak tunjukkan secara kualitatif? Dia ada 12 bahagian Macam mana awak tahu dia ada 12 bahagian? dalam soalan. Dah bagi tahu. Okey, ada soalan 12 bahagian and then 7 tambah 5, 12. So, okey 7 tambah 5 12. okey. jarak sebelah adalah 5 dan jarak yang sebelah lagi 7. Nasib baiklah dia ada 12 bahagian. Kan? Kalau jadi macam ni, kan? Alright. So itu explanation dia sebab betul-betul ada 12 bahagian dan bila kita tambahkan portion dia 5 dan 7 ni, dia betul membentuk 12 bahagian. So ngam-ngam lah. Kan? Ataupun cara yang lain untuk mendapatkan kita tahu tadi panjang nisbah AAS Cuba buat kat sini. AS nisbah SB sama dengan 5 nisbah 7. Untuk mendapatkan panjang yang sebenar 5 AS, panjang AS, dia kan 5 per bahagian dia ada 12. So kita darabkan dengan jumlah bahagian yang sebenar ada 12. So kita dapat 5. Kan? Itu cara pengiraan yang sebenar dia. Ya? Kita dapatkan bahagian untuk panjang AS dulu iaitu 5 bahagian per 12 bahagian darab dengan 12 bahagian. Contoh kalau 7/9 tadi, kita dapatkan dulu 7/16 darabkan dengan 12. Itu untuk menentukan, mencari kedudukan dia. Itu cara pengiraan sebab ni lakilah sebab dia dalam bentuk bila kita total up semua bahagian dia sama dengan 12. Memang dia tepat-tepat 12 juga. Tu cara kita nak tentukan Boleh? Boleh Boleh. kelas? Okey, itu cara dia. Awak kena per jumlah keseluruhan bahagian darabkan dengan panjang yang sebenar. Itu untuk mencari dia punya panjang Alright, next. Jom kita ke seterusnya iaitu menentukan rumus pembahagi tembereng garis pada sata kartes. Okey, kita nak terbitkan kita nak terbitkan rumus. Normally kita terus ingat kan. Tapi kita tunjukkan jugalah. Alright, sekarang ni kita nak mempertimbangkan yang pertama, kita nak mempertimbangkan panjang yang mengufuk kan. Panjang yang mengufuk iaitu paksi X. Yang mana bila melibatkan paksi X, CD selari dengan PF. Dia selari kan. Maksudnya bila kita letakkan dia akan membentuk satu segitiga yang besar kan. Bila dia selari, maka dia berkadaran dengan panjang AP, panjang AP, ini panjang AP dan panjang PB. Dia berkadaran. So kita boleh tuliskan dia punya bentuk dalam bentuk nisbah yang mana CD ini yang mengufuk dulu kita boleh pinjamkan yang mengufuk dulu. Panjang yang melintang iaitu CD per panjang PF adalah sama dengan AP sama dengan PB. Dia berkadaran kan? Dia berkadaran. Dia adalah segitiga yang sama, cuma saiz yang berkadaran. Dia berkadaran. Alright, so panjang CD. Apakah panjang CD? Panjang CD kita akan tolakkan yang X tolak X1. Sebab ini kan X. Ini X Ini X1. Pastikan ini faham mana dapat ni. Muncul kat sini. Ni
X. Ya, X. Ini X dia. Ini X1. Ya. Okey, so CD adalah X tolak X1. Per PF pula adalah X2 tolak X. Pastikan tu faham. Ini X2 ya. Ini X2. Untuk mencari panjang dia, yang kanan tolak di kiri. Okey, sama dengan AP per PB. AP M. Panjang dia M per PB N. Okey, bila dapat macam ni, kita akan darab silang. So, kita akan dapat N. Cikgu terus darab terus NX tolak NX1 sama dengan MX2 tolak MX. Okey, baris yang ketiga ada soalan? Ada soalan tanya cikgu kenapa boleh dapat macam tu? Cikgu kenapa boleh dapat macam ni? Sebab cikgu ada yang dah sikit dah tu sebab kita darab ke sana. Patutnya kita kena letak dulu N kurungan X tolak X1. Cikgu terus darab terus sebab space tak cukup. Boleh? Maksudnya ini bahagian ni dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni N X tolak X1 sama dengan M darab X2 tolak X. Lepas tu kembangkan barulah dapat baris yang ketiga. Okay, and then yang X kita kumpulkan dengan X. Okay, negatif MX pindahkan ke sebelah kiri dan negatif NX1 pindahkan ke sebelah kanan. So kita akan dapat NX tolak jadi tambah sebab negatif jadi tambah MX sama dengan NX1 tambah MX2. Alright. Okay, baris yang keempat. Kalau ada masalah tanya. Seterusnya, baris yang keempat, yang ini kita faktorkan. Ini kita faktorkan. Sebab ini ada X. Sini pun ada X. So, kita keluarkan X. Kita faktorkan X. So, kita akan dapat X sama dengan N tambah M sama dengan NX1 tambah MX2. Yang sebelah kanan tu tak boleh faktor sebab X tu 1. Yang satu lagi X2. Dia tak sama, berbeza. Yang tu tadi X dia sama. Alright, and then akhirnya kita dah terbitkan untuk X. Kita terbitkan untuk X yang mana X sama dengan yang ini pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So MX1 tambah NX2 sama dengan M tambah N. Okey, ini untuk nilai X ataupun titik koordinat X, untuk X sahaja. Okey, sebab kita mempertimbangkan panjang mengufuk. X Of course, bila Sata Kartes ni dia akan melibatkan koordinat nanti kita akan tengok. Alright, settle dengan panjang mengufuk. Kita tengok pula panjang mencancang. Mencancang Alright, mencancang. Cikgu tulis kat bawah ni. Gambar raja dia kat sana. Alright, bila mencancang, kita tengok apa yang sama. Ini kan selari. Ini selari dengan ni. Dia mencancang Ni dengan yang ini. Yang mana maksudnya GP ataupun PG, garis PG adalah selari dengan garis BF. Bila kita panjangkan titik-titik itu ke paksi X, kita akan dapat ini adalah Y1. Y1 Okey, yang ini pula adalah X. Ini adalah Y, sorry. Dan ini pula adalah Y2. So sama juga aplikasi dia macam tadi. Yang mana bila kita tuliskan, maksudnya panjang PG, okey, nisbah panjang BF adalah sama dengan M per
N. Sama dia berkadaran sebab dia membentuk segitiga yang sama yang sama. Bila kita cari panjang dia, kita darabkan dengan skala pemalar, kita akan dapat panjang yang satu lagi sebab dia berkadaran. Alright, so kita gantikan PG iaitu panjang PG. Bila kita cari panjang PG atas tolak bawah. So maksudnya Y tolak Y, satu untuk panjang PG, dan untuk panjang BF Y2 tolak Y sama dengan M per N. Sama macam X juga tadi And then kita darab silang. Darab silang Okey, darab silang. So kita akan dapat baris yang kedua untuk warna merah, ketiga untuk warna merah tadi iaitu N darab Y tolak Y1 sama dengan M darab Y2 tolak Y. Seterusnya kita kembangkan. Bila cikgu cakap pasal kembangkan, kita darab masuk dalam kurungan. Darab masuk Ini pun darab masuk. Ini juga darab masuk. So kita akan dapat NY tolak NY1 sama dengan MY2 tolak MY. Okay. And then kita kumpulkan apa yang sama. Sebab kiri ada Y, kanan pun ada Y. Kita kumpulkan. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sinun. Okay. Bila kita pindah, kita akan dapat NY tambah MY sama dengan NY1 tambah MY2. Cikgu, kalau saya nak tulis MY2 tambah NY1 sama je kan? 1 tambah 2, 2 tambah 1 sama. Tapi nak cantik sikit, cikgu letaklah Y1 sebelah kiri, Y2 sebelah kanan supaya susunan dia cantik kan. Selalunya kita dari kecil ke besar bila kita letak nombor. Alright, seterusnya kita faktorkan yang ini. Sebab ini kita boleh faktorkan. Dia ada Y, itu pun ada Y. Ada yang masuk ke? Sekejap. Kalau ada yang masuk beritahu cikgu sebab takut cikgu tak perasan dia kan. Okay, Faris. Welcome to the club. Okay, kita faktorkan Y sebab sini ada Y. Ini ada Y, sini pun ada Y. Kita faktorkan faktorkan Y. Maksudnya kita keluarkan Y. Kita keluarkan Y daripada N. So tinggallah N. Kesian dia. Kita keluarkan Y daripada MY. Tinggallah M. Sama dengan NY1 tambah MY2. Alright, seterusnya kurungan tu kan darab. Maksudnya Y darab kurungan tu. So bila kita pindahkan ke sebelah kanan, darab dia akan jadi bahagi. So finally Y sama dengan NY1 tambah MY2 per N tambah M. N tambah M. So kita dapat koordinat untuk nilai M. Dan akhirnya sebagai kesimpulan, kita terus boleh buat dalam bentuk koordinat kan. Koordinat maksudnya pembahagi dia. Pembahagi titik dia, katakan untuk titik P tadi, titik P kan. Titik P ni, kita boleh cari koordinat dia dengan menuliskan, kita rangkumkan tadi, kedua-dua dia campurkan sahaja. Bukan campur, kita tambah kita letakkan sekali, maksudnya Px adalah sama dengan koordinat untuk X dulu. Yang mana koordinat X tadi, Nx1 tambah Mx2 per N tambah M. Okay, untuk koordinat X tadi, mana tadi? Ni. Okay, ini. Lepas tu, koma, untuk Y pula, NY1 tambah MY2 MY2 per N tambah M. Tutup kurungan. Dapatlah koordinat. Boleh hafal? Boleh hafal tak? Tak payah hafal sebenarnya. Yang penting kita faham. Tengok tengok gambar raja ni. Tengok gambar raja ni. Okey, tengok cikgu besarkan. Apa pula jadi macam tu? Sekejap.
Cikgu besarkan gambar raja tu untuk awak tuliskan macam mana sebenarnya kita tak perlu hafal pun formula tu. Yang penting kita faham. Okay, tengok Sekarang cikgu nak cari koordinat titik P kan. Bila cikgu cari koordinat titik P, maksudnya koordinat titik P ni, of course lah X, Y sama dengan cara dia, M ini darabkan dengan yang ini. Darab dengan yang ini. Untuk N pula, darab yang di sini. Darab yang di sini. Okey, jom kita start Bila kita darab tadi, M darab X 2 kan? N pula darab X1. Maksudnya N X1 darab tambah M darab X2 per ni tambah dengan ni. N tambah M. Tak payah hafal pun formula tu. Lepas tu koma untuk nilai Y pula. Cikgu tulis kat atas ni sebab tak muat dah kan kat situ. Dia tak muat. So cikgu tuliskan kat bawah. N darab Y1. So N Y1 tambah M darab yang Y2. So M darab Y2 per N tambah M. Itu mesti ditambahkan Dia punya pembahagian tu mesti ditambahkan per. Kalau pembahagian di titik tengah dia sama je kan. Kita terus buat X1 tambah X2 bahagi 2. Itu kalau dia in the middle. Kalau betul-betul dia di dalam di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah dia akan jadi bahagi 2. Untuk Y1 tambah Y2 pula bahagi 2. Itu kalau dia betul-betul terletak di tengah-tengah. Okey, faham kita dah terbitkan tu. Bolehlah tulis rumus tu Mana rumus dia tadi, cikgu dah tuliskan warna hijau tu, Pxy sama dengan Nx1 tambah Mx2 per N tambah M, Ny1 tambah My2 sama dengan per N tambah M. Okey, ada soalan setakat ni? Cikgu. Mesti faham itu apa CD DE ke? Tak perlu. Tengok contoh cikgu bawakan satu contoh. Katakan kita ada tembereng garis. Bukan cikgu, perlu faham macam mana cari itu rumus ke? Oh, yang ni tadi. Oh, keadaan dia untuk panjang-panjang mengufuk dengan panjang-panjang mencancang. Kaitkan. Panjang mengufuk. Kalau tak faham, boleh ke? Yang ni kan. Kalau tak faham, okey je, tak jadi masalah. Sebab kita dah terbitkan kan. Cuma takut nanti soalan pembuktian. Katakan buktikan yang ini sama dengan yang ini. So kita kena fahamlah konsep ni. Saya tak faham. Mana yang tak faham tu? Cuba. Dari CD bahagi PF sama dengan AP bahagi PB. Semua tak faham. Okey. Sebab kenapa itu? Okey. Paling mudah macam ni lah Sekejap cikgu lukiskan gambar raja segitiga. Okey. Katakan ini 2, ini 1. Okey. Nampak tak dia berkadaran? 2, 1 kan? Kalau sini 4, berapakah panjang sini? Apa? Berapa panjang sini? Siapa boleh beritahu? Kalau sini panjang sini 4, 2. Berapakah panjang di sini? Dia berkadaran, konsep berkadaran. Maksudnya ini ke sini kan, kita darab dengan 2. Kalau ini ke sini, kita bahagi dengan 2. Konsep perkadaran. So 4 ke sini, kita bahagilah dengan 2. Nampak tak? Itu dia gunakan perkadaran tadi. So bila kita gunakan panjang-panjang tadi, katakan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah F. So kita melibatkan panjang mengufuk dulu So panjang AB dia sama dengan panjang CD kan, betul tak? Dia sama, cuma berkadaran. Maksudnya itu kita untuk mendapatkan 2 tadi, so 4 bahagi 2. So kita bahagilah dengan 2. Iaitu 2 tu apa? Adalah CD kan? So sama dengan perkadaran tadi
2 dengan 1. So sama dengan 2 dengan 1. Faham tak? 4/2 sama dengan 2/1. 4 tadi apa? Panjang AB. Panjang AB dia adalah panjang pula. Panjang AB lah kan. Panjang AB. 2 tadi apa? CD. Sama dengan 2 yang itu adalah AC per CF. Ni kat sini kita dapat tadi maklumat tu. Faham Timi? Tengok segitiga. Timi? Tengok. Dia segitiga kan? Oh. Dia macam image dan objek. Dia adalah benda yang sama, cuma dia membesar, dia perkadaran. Segitiga ni adalah benda yang sama, cuma dia berbeza panjang saja. Tapi perbezaan ni dia adalah berkadaran. Setiap sisi tu berkadaran. Dia tak berbeza. Faham? Faham Timi? Kalau sini 8 tadi, contoh kalau panjang tinggi dia 8, sini berapa panjang? 4 kan? Semua dia berkadaran. Segitiga pun macam ini punya. Yes, semua macam ni. Kita bentukkan geometri tu untuk melambangkan dia punya konsep dia, untuk menentukan dia punya titik yang pembahagi ni. Sebab kita nak cari koordinat dia. Cikgu. Kalau titik tengah mudah. Yes. Kan dalam contoh buku teks tu, kenapa dia nak CD tu dia ambil X tolak X1? Nanti kita tengok contoh mana awak tengok ni, contoh 2 tak, menerbitkan rumus pembahagi tembaring garis yang first kali. CD tolak DE. Okey, lepas tu? Kenapa dia nak ambil X, lepas tu tolak XY, X1 per X2 tolak X? Sebab kita nak cari panjang. Cari panjang Wak. Katakan sini, sebab ini geometri koordinat. Bila geometri koordinat, dia tak bagi directly dia panjang. Dia tak bagi panjang. Contoh katakan, hujung ni, pada koordinat X itu, katakan sini 8. Ya? Kenapa jadi macam ni? 8 katakan sini 8. Betul? Okey, yang ini 8. Lepas tu hujung ni 4. So panjang dia berapa? 8 tolak 4. Dalam konsep ni, dia gunakan X kat sini sebab kita tak tahu nilai dia. Dia gunakan X. Dan sini X1. So bila kita cari panjang ni, X tolak X1. Betul tak? Faham tak Abdal? Okay. Faham Faham. Kita tolakkan sebab kita nak cari panjang dia. Untuk tinggi pula sama juga. Ini tinggi dia sebab dia melibatkan koordinat paksi Y. Ya. Ini diletakkan Y. Dia labelkan sebagai Y. Dia labelkan sebagai Y. Yang ini pula dia labelkan sebagai Y1. So untuk mencari tinggi ni, panjang ni, Y tolak Y1. Ibarat nombor besar tolak Faham, nombor kecil lah. Yes. Besar tolak yang kecil. Okay, faham. Besar tolak yang kecil. Sebab panjang kan? Bila panjang kita consider melibatkan nilai yang positif. Okay, harap menjawab semua Timi dan Afdal. Ya. Ada soalan lagi? Faham. Cikgu nak macam ni lah. Awak tak faham tanya. Tak faham tanya. Faham je. Alright, so jom kita tengok contoh soalan. Ni contoh soalan. Jom kita tengok Koordinat titik A dan B masing-masing ialah negatif 5, negatif 2 dan 5, 8. Maksudnya ini adalah titik A. Pastikan kita dah tahu. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B. 5, 8 dah tak nampak dah tu kan. Kita padam sikit lah. Ini titik B. Jika titik P membah 2, cari koordinat titik P. Nampak ke tu? Nampak tak permainan dia? Kalau kita nak lakarkan, dia lebih kurang macam ni lah. Kita ada paksi Y. Kita ada paksi X. Okey. Titik A tu kita ramalkan dia akan kat sini lah. Kan? Ini titik A. Sebab negatif 5. Sini negatif 5. Lepas tu
negatif 2. Betul tak? Titik A. Lepas tu titik B, dua-dua positif. So, mungkin kita letak kat sini. Betul? Yang mana ini 5, X dia 5. Okay, ini 8. Okay, bila kita sambungkan, jadilah tembereng garis. Cikgu nak guna warna biru. Sekejap. Sekejap. Dah tukar warna biru. Okay, inilah keadaan bentuk titik kita tadi, A dan B. Lepas tu dia kata tembereng garis AB dengan nisbah dia bahagi dengan titik P dengan nisbah 3, nisbah 2. Mungkin kita boleh letak kat sini. Tapi kita tengoklah nanti Masa tak boleh tu ni. Sekejap Alright, faham? Setakat ni lakaran ni. Kalau ada soalan tanya Okey, kita letakkan mungkin dia apa sahaja ada E. Okey. So kita letakkan titik P tu kat sini lah. Contoh sebab dia 3 nisbah 2 kan? 3 nisbah 2. So titik P kat sini. X, Y. Of course dia ada X, Y. So macam mana kita nak cari koordinat titik P? Ingat lagi cikgu kata tadi, ini kita bentukkan dia punya koordinat tadi 5 dan 2. Ini pula koordinat dia adalah negatif 5 dan negatif 2. So untuk mencari titik P, titik P sama dengan, terus buat 2 kurungan, 3 darab X. 3 darab X 3 darab X 5 tambah 2 darab X yang di sini. Nampak tak? 2 darab negatif 5 per 3 tambah 2. Itu untuk nilai X. Faham? Faham tak kelas? Faham. Ada soalan tanya Rumus tadi kan cikgu? Lepas tu kita tengok pula Y. Rumus tadi. Tapi kalau kita hafal, takut kita keliru kan, betul tak? Yang mana X1, mana X2. Tapi cara dia macam tu lah. Yang 3 darabkan yang di sini. 3 darabkan X. Yang 2 di sini darabkan X di sini. Dia bersilang. Kan? Nampak tak? Okay, lepas tu 3 pula yang di sebelah sini, kita akan darab yang di sebelah sini kan? 3 darabkan Y yang di sini. Sebab kita nak tengok Y pula sekarang ni. 3 darab 2 tambah 2 yang di sini pula darabkan dengan Y yang di sini. Kan? 2 darab negatif 2 per 5 lah. 3 tambah 2, 5. Betul tak? Dan kita selesaikan. Kita dapat apa ni? 3 tambah 5. 3 darab 5. 15 tambah negatif 10. So 5 bahagi 5, 1. 1. Untuk nilai X dia. Koma. 3 darab 2, 6. Tolak 4. Dapat berapa? 6. 2. Tolak 4. 2. 2 per 5. 2 per 5 ni lebih kurang berapa? 2 bahagi 5. 0.4. Lebih kurang 0.4. So dia betul-betul letak kat sini Y1 kecil, X1 kecil sangat, X dia 1. Ini 0.4. Betul 0.4? Kan? Dia lebih banyak macam tu. So itu dia punya titik dia. Ada soalan? Boleh? Ataupun nak gunakan rumus semua boleh. Ini sebagai X2 kan? Betul tak? Ini X2. Ini Y2. Ini X1. Ini Y1. Ini M. Ini N. Maksudnya M darab X2. Tengok balik rumus tu. M darab X2 tambah N darab X1.
1 bahagi M tambah N. Tengok balik rumus. Rumus kita tadi. Mana rumus kita? Ni tadi N X1 tambah M X2 per N tambah M, N Y1 tambah M Y2 per N tambah M. Cuba kita cek. N1 adalah NX1. NX1 X1, 2 darab negatif 5. Yang ni kan? Tapi cuba tulis kat sini. Betul tak? Ini N, ini X1. Tambah M X2. M tambah N. Okay. Boleh? Boleh kelas? Boleh ke tak boleh? Boleh, boleh. Boleh Okay. Alright. Sekarang ni cuba B pula. Cuba B. Cuba B. Titik A negatif 7, 3. P 5, negatif 3. B dan M terletak pada satu garis lurus. Diberi R membahagi lembaran garis AB dengan nisbah 3 nisbah 1 dan M ialah titik tengah bagi AB. Cari koordinat B dan koordinat M. Cuba buat. Kalau baca macam tu je, memang takkan nampak. Cara dia gambarkan dalam bentuk lakaran supaya awak boleh nampak kedudukan dia kat mana, mana nisbah dia, portion dia mana, bahagian-bahagian dia mana. Cuba buat. Cuba bagi masa 10 minit. 5 minit lah. Tak payah 10 minit sangat. 5 minit. Cuba nak padam ni. Nak clearkan dulu. Buat kat sini. Okay. Katakan kita
Hmm.
Okey, dah? Cikgu dah tolong tu bantu untuk melukis dia punya gambaran dia. Rupanya tembelang garis AB. Bukan tembelang garis AP dia AB. Sekarang ni masalah yang sebelum ni, yang bahagian A tadi, kita cari tembelang dia punya pembahagi, titik pembahagi. Sekarang ni hujung dia kita kena cari pula. Macam mana aplikasi dia. Sama je. Cuma kita bentukkan nanti dia punya dia punya persamaan koordinat tu. Kalau titik di tengah-tengah, cikgu dah cakap tadi, ni soalan titik tengah. Bila titik tengah, bahagi 2 sahaja. So, untuk mencari titik koordinat M, dapatkan koordinat B dulu, terlebih dahulu. Okey, dapat? Dapat guys? Minum air dulu, tekak dah kering ni. Okey, jomlah kita bincang jom kita bincang. Okey. So titik P itu adalah titik pembahagi. Bila kita tuliskan dia punya bentuk titik dia. So P 5 negatif 3 sama dengan kita punya rumus tadi. Kita akan buat N dulu kan. NX1 tambah MX2 per N tambah M.
Alah, kecil, besar sangat, terlebih. Tak apalah, Y cikgu tulis kat bawah. So, NY1 tambah MY2 per N tambah M. Okey, bentukkan yang ni dulu. Ya. Kita bentukkan ni dulu. Sebab titik pembahagi dia dah bagi dia dah bagi. Okey, jom kita mula. So, yang mana satu N dengan M. Bila awak bergantung sangat menghafal dia punya tu. Kalau cikgu darab-darab silang je. Okey. So, sekarang ni X. Kita anggapkan ini sebagai X1 Okey. Negatif 7X1. 3Y1. Yang ini X2 lah kan. X2. Y ini adalah Y2. Okey, itu dia punya tembereng. Hujung ke hujung. Hujung ke hujung. Ini yang tengah-tengah. Ini in between. P itu adalah di antara. Okay, ini lepas tu X dengan M. Tengok balik tadi. Kita punya X dengan M. Bila X dengan M satu, dia M kan? Ini M ini M. 3 ini adalah M. Yang ini adalah N. Okay, jom kita start. N1 adalah 1. 1 darab X1 negatif 7. Tambah M3 darab X2. X2 lah. Dalam kes ni X2 tu adalah X Dia letakkan X per 5. 4 sorry. Tambah terus. M tambah N ataupun N tambah N 4. Okay, koma. Untuk koordinat X pula. Untuk titik X pula. Y sorry. Untuk titik Y pula. So NY1. N1 darab 1 darab 3 tambah 3 darab Y2. Dalam kes ni Y2 adalah Y per 4. Selalu kita buat macam ni. Kalau awak dah mahir, awak terus cari XX dulu, lepas tu cari YY. Ini yang tak kita yang tak berapa mahir buat macam ni dulu. Okay. And then yang ini tadi adalah X kan? Ini adalah X. Keluarkan. Okay, kita keluarkan. So, ini kita terus selesaikan negatif 7. Negatif 7 tambah 3X sama dengan 4. Ini yang warna biru yang warna biru ini. Sama dengan yang ini. Yang ini. Sebab dia nilai X. Sama dengan 5. Slow sikit lah sekarang. Dia lag sebab dah panas sangat laptop ni. Okey, sama dengan 5. Okey, pindahkan 4 sebab dia penyebut penyebut pindah dia akan jadi darab. So kita akan dapat negatif 7 tambah 3X sama dengan 20. Darab terus selesaikan. And then kita akan dapat pindahkan negatif 7 ke sebelah kanan. Kita akan dapat 3X sama dengan 20 tambah 7. So 3X sama dengan 27. Maka nilai X sama dengan 27 bahagi 3 sama dengan 9. Dia 9. Okay, selesai nilai X. Agak-agak logik tak nilai X tu? 9. Kita tengok gambar Raja ni. Dia logik lah 9. Sebab 9 kat sini kan. 9 nilai X. Ini 5. 5 kat sini. Bila kita perhatikan titik B tu ke kanan lagi, maka mestilah lebih besar daripada 5. Takkan pula makin kecil kan. Okay. Itu kita punya cara kita nak semak ataupun kita ramal berdasarkan
lakaran yang kita buat That's why cikgu suka lakarkan dulu supaya kita nampak dia punya. Sebab dia mesti kualitatif ni, kuantitatif ni mesti dia sama Alright. Seterusnya kita tengok pula untuk nilai Y. Ini nilai Y. Yang mana nilai ni sama dengan ini. Alright, kita terus selesaikan. So kita dapat 3 tambah 3Y sama dengan 4 per 4 sama dengan negatif 3. Pindah jadi darab 3 tambah 3Y sama dengan negatif 12. Pindahkan 3. Dia jadi tolak 3Y sama dengan negatif 12. Tolak 3. So 3Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan negatif 15 bahagi 3. So kita dapat negatif 5. Okay, kita check. Logik tak dia negatif 5? Okay, Y dia negatif 5. Negatif 5. Y negatif 5 Kita ada 9. So logik lah. Ni paksa Y negatif 5. Kalau P tadi negatif 3. Location dia punya titik Y dia. So selesailah. Dia tanya titik B kan. Bila titik B tu di sebelah titik B. Titik B B, titik B ialah 9 negatif 5. Alright, settle untuk titik B. Soalan B tadi, soalan B pula. Koordinat titik M. Bila titik M tadi, kan titik tengah cikgu kata bahagi 2 je. So tak perlulah guna rumus yang ni. Tak payah. Sebab bila titik tengah bahagi 2 je. X dia tambahkan bahagi 2. Lepas tu Y dia tambahkan bahagi 2. Okay. So titik M sama dengan koordinat XX, ini XX. Tambah 9. Negatif 7 tambah 9 bahagi 2 untuk nilai X, koordinat X, titik X. Seterusnya untuk Y pula, Y 3 tambah Y ini. Hujung ke hujung tambahkan. Jangan tambahkan P pula sebab dia kata titik M itu adalah terletak di antara temperan garis AB, bukannya AP. Kena baca soalan tu betul-betul So 3 tambah negatif 5 bahagi 2. So M kira negatif 7 tambah 9, hutang 7, bayar 9, terlebih bayar 2, 2 bahagi 2, 1. Okay. 3 bayar 3, hutang 5. So berhutang lagi 2. So negatif 2 bahagi 2, negatif 1. So inilah dia punya koordinat titik M yang berada di tengah-tengah temperan garis AB. Kalau di tengah-tengah mudah je. Kalau dia in between, dia punya pembahagian dia ada ni. Kat ni ada soalan kelas. Hello, anybody home? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada lagi ke? Tak ada. So kalau tak ada soalan, cuba kita try power, try test. Mana soalan ni? Di sebelah sini soalan ni. Sekejap. Okey. Latih diri 7.2. Cuba try soalan 1A. Kita pun tak ada masa dia ni. Cikgu nak awak cubalah semua ni. Latih diri 7.2, cubalah semua ni sebelum kita masuk subtopik yang lain Soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Okey, cuba je semua. Alright, ada yang PM cikgu tanya soalan cikgu tak sempat nak balas satu-satu. InsyaAllah kalau sempat hari ni petang ni tengok macam mana. Cikgu akan reply satu-satu. Especially yang banyak tanya cikgu tu. Terima kasih banyak-banyak tanya cikgu
Maksudnya bila awak tanya, cikgu tahu awak belajar. Tu je. Itu je kesimpulan awal yang cikgu boleh buat. Kesimpulan dah belajar macam apa pula kan? Kesimpulan. Implikasi, kesimpulan. Matematik pula kan? Maksudnya bila awak tanya tu, awak belajarlah. Ataupun ada yang tak tanya tu dia belajar jugalah. Dia tanya orang lain. Sebab dia tak nak tanya Cikgu Roslan. Sebab Cikgu Roslan garang dia kata. Tak pun dia tak reply. Kan? Alright. So, cikgu nak awak cubalah soalan ni sebelum kita beralih ke topik yang satu lagi. Subtopik yang satu lagi. Dia bila menyelesaikan masalah tu lebih kurang soalan dia macam ni lah. Kita akan libatkan masalah-masalah bila melibatkan tembelan garis. So next class esok kita masuk subtopik yang kedua iaitu garis lurus selari dan garis lurus serenjang. So jangan lupa baca dulu, fahamkan dulu sebelum kita belajar esok. Dan jangan juga lupa belajar matematik kita fokus kepada matematik tambahan sebab nak habiskan syllabus. Jangan kantoi dengan matematik pula kan. Tiba-tiba bila exam matematik tambahan pula power daripada matematik kan. So kena balance pastikan awak belajar juga matematik tu. So ada soalan boleh tanya cikgu anytime, anywhere. Dan respon tu tengoklah kalau cikgu sempat memang cikgu akan respon Ada yang cikgu dah reply satu-satu. Alright, so jangan lupa buat ni. So kita berakhir di sini cerita dia. Setakat ni ada soalan tak? Ada apa-apa nak share pasal COVID ke? Pasal menu ke? Menu sihat ke? Atau exercise sihat ke? Tak ada Alright, so cikgu ucapkan terima kasih kalau 21 orang ni rasanya tolak 2, 19 orang. So lebih daripada separuh jugalah. So bolehlah. Alright, so thank you very much. Sampai kita berjumpa lagi esok. InsyaAllah stay safe. Stay at home. Kalau tak ada apa-apa perlu, duduk je lah kat rumah. Tak perlu jalan-jalan ke sana sini. Jangan lupa pakai mask. Penjarakan kena buat. Nanti coming soon, nanti datang sekolah ni, tolong. Bila dalam kelas tu, tolonglah. Janganlah rapat-rapat. Kita tak tahu siapa yang bawa penyakit kan. Betul tak? You ni apa? Siapa ni? Haikal kan? Nama macam Jepun dah. Gambate apa? Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Baiklah. Bye. Okay. Terima kasih cikgu. Thank you very much. Yes, welcome. Thank you, cikgu. Alright, welcome. Baik cikgu. Teacher. Aduh. 老师在。老师大哥。哦。 Timi, you panggil siapa Timi? nak tanya cikgu lah. Haikal Ayo, payung, kena- Haikal payung. Kenapa you lambat? Cikgu sudah keluar lah, ayo. Okay lah. Ayo. Timi. Sainscom ada buat kerja? Sudah lah. Sudah. Oh, okey. Timi ada kerja baru. Apa? Tanya untuk apa? Aikal, kenapa Aikal? Timi, Sainscom ada kerja baru hari ni? Tak ada. ada. Cikgu lagi. Ya. Oh, okay. Okay. Bye-bye. Okey, bye-bye. Siapa pula ni? Aikal kecil. Aikal kecil. Aikal gigi mana, Gal? Mesti rekod ke tu? Aku nak tanya tu juga. Kenapa dia tengah rekod lagi? Tak tahu lah cikgu tunjuk. Sekejap lagi cikgu tunjuk kat kawan cikgu kan. Ada muka Aikal lah. Cikgu ada lagi ke? Lepas ni kau kan? Alah, banyaknya. Aduh, penat lah. Aduh, aku pagi tadi tidur je ni nak tidur lagi. Pasal lah. Ana, kau okey Ana? Oh Ana, aku tanya tadi okey tak? Yang mana? Oh tak, sebab tadi cikgu dah bagi link tu. Ah, Ayah aku tengok belum kedua lagi. Aku tunggu sekejap. Tiba-tiba aku mesej dah 5 minit. Anjay.
Aduh. Macam mana letak gambar? Gambar apa? Gambar kurang lah. Ni gambar Inam. So dia gambar Izzat. Dia gambar Ilani. Setting. Kat kat mail. Email eh? Ha. Azal tak pernah buka email Azal. Setting profile betul Tak pernah sentuh. Aku Dah, kita orang ada kelas lagi, Dal. Oh, okey. Ina. Tak, bukan pakai link ni. Tak payahlah keluar. Ya Allah, sekarang, budak ni. belum sekarang. Aku rembat kau. Jangan keluar, Dal. Ready dengan journal. Wait, adik kena buat buku journal. Tahu dah. Aduh. Dia je lepas admit account. Tak kesian pun. Azal ayo. Tak nak masuk dia tapi tak sampai hati. Tu pasal lah Azal tak nak masuk tau. Kau dia masuk je lah. Saya masuk dan tidur. Kan tadi Emek kau okey tak, Kal? Okey tak? Saya Aku tidur. trik-trik. Serius lah, Kal? Tak payah tipu tu, Kal. Serius. Aku nampak mata kau terbuka gila ni. Sumpah. Oh, masa dah habis pun mata kau terbuka. Ida ni masuk status. Anjay. Dia tu. Ya, Ada betul kan dia gila. nak habis ni. Azal pun macam Mantap gila. Azal tak faham tau. Azal Tak. macam tengok. Azal Tak. tanya Azina. Cikgu tanya tadi. Lepas tu aku tengah duk tengok skrin tau. Lepas tu korang semua tak reply macam Azal nak apa anjing? tak. Azal cakap tak. Tapi Azal tak sampai hati tau. Sebab dia panjang Cikgu dah jadi macam ni lah. Hello, anybody home? Hello? Cikgu ada tanya. Ada gila. Engkau betul tidur. Tak, Amar tadi ada. Lepas tu saya senyap tu. Amak ada suara tidur tau. Itulah tu. Faham. Aku tengok skrin. Dah tu sama main kecil tau. Aku zoom. Kau pakai Google Meet Tak adalah. Pakai Google Jumpa. Google Jumpa. Aduh. Aku Google Firefox. Janganlah cubit dia Haikal lah tu Haikal. Cubit dia je. Ya. Cubit kau kan. Dasar pipi debu. Rabu ni buka sekolah weh. Rabu ni buka sekolah. Tak Tak tahu lagi. Sebab Maaf, dia cakap jangan buka. tu merah tau. Abah? Azab tengok Maaf je. cakap tengok. buka. Tengok. Kau tunggu. Tunggu esok tunggu esok dia punya pengumuman. Bukan hari ni ke? Bukan hari ni? Bukan cuma lepas ke? lah. Mana-mana So, pula. maknanya kalau buka, minggu depan exam lah. Baik lah. Exam lah. Gawat lah. Dah sabut lah ni. Extend lah. Aku nak extend tu. Dia sama-sama. Tak nak pergi sekolah. Aku tak kisah pergi sekolah. Tak berlaku Azab main pun. tahun. Aku Tak nak, nak benda aku tu okey je pergi sekolah tak sekolah. Tapi masalah minggu depan exam tu. Kalau lagi sebulan ni tak apa ke? Azan nak exam online. Tu je. Apa? Otak Dia kau. nak ajar sama-sama. Belajar kat sekolah exam online. Otak kau. Azan sekolah okey tau. Tapi nak exam tu exam online. Serius. Exam Sama-sama. online tengok buku lah jawab lah. Ya tu. Yelah. Itulah best. Dah tahu pun macam kau pergi sekolah, tai. Baik kau pergi buat online, baik kau pergi buat sekolah sendiri. Sekolah Azhar menengah atas. Ambil kau. Bodoh sekolah. Apalah punya Azhar. Cikgu, saya ada syarat. Saya nak belajar kat sekolah. Kresi saya nak ambil online. Kau tak pernah tengok Umi tanpa orang kan? Kau jadi orang utama rasa. Duduk dan diam. Hai budak. Comel. Tengok baju macam comel le. Ayo. Kan. Adik Eka. Sejuk tu. Tak. Adik Haikal. Adik Haikal. Ui. Bahaya kan?
Tak Jauh kenal je kau kan? Kan? Dia baru nak Saya kenal lah adik kau tu. kan? Baru tahu ni classmate kan? Oh, Mana saya lah ada? adik tu. Saya tak ada adik. Saya lah adik. Adik Aika paling bonsu. The one and only. Patutlah dia manja dengan Aku dah adik. tipu, aku dah tipu. Apa Patutlah mana? manja dengan adik. Aduh. Cikgu suruh rating ke buku. Grading dan journal. Journal. Jen. Journal. Buku journal lah ada buat satu soalan je. Ha, sama. Uish, kau memang terbaik lah. Yang muka latihan, muka surat 5/3, 5/4, 55, 56, nombor 4. Tahu apa benda latihan pun tak Sorry kalau nak cakap dengan aku suka tak buat. Aku buat buku yang tu, buku garis panjang. Dia ni macam sikit lah. Tu dah lama dah cuy. Cubit. Cucuknya. Sampai tadi tu makan. Lagi dah makan. Tadi yang pukul 3 tadi kan. Adalah malam latihan masa aku keluar, makan. Dengar. Aku makan waktu advert tadi. Aku expect Aku habis dah bertiga tau. Sebab aku dah tak faham. Dah tak faham makan je lah. Tak masalah, cikgu tanya. Kurang-kurangnya korang adalah juga. Korang ikut lagi ya. Cikgu dah tahu, cikgu dah bagi. Cikgu dah Korang bagi. tak, korang, sekejap sabar. Masuk kompat. Okay. Cikgu tanya faham ke tidak, semua senyap. Ajar aku macam, Tak. Amar jawab Amar. Aduh, mana orang semua mati apa? Jangan pusing lah. Amal saya jawab. Nak cakap pun Aku nak- macam Aku nak jawab tapi memang tak faham. Lepas Saya tu, nak jawab faham juga. lepas tu asal tak ada tanya. Tengok macam Timmy tanya. Masa Aku bertanya ni. tapi panjang sangat tau. Tak suruh dia ulang balik pun rasa macam Sia cikgu. Datuk, aduh, aku aku macam. faham sendiri. Tapi tu tak faham pun. Aku share screen sekejap lagi yang. Jangan. Dah tengah rekod. Tengah rekod lagi. Kenapa bila nak off record ni aku rasa. Baik Afdal, kami akan masuk ke class account pada pukul 4. Baik. Baik. Alah, cikgu buat kelas tu pun sekejap je kan. Aku harap 4 sampai 5 lah. Good luck. Hai, good luck Good luck je. Macam nak tak jumpa Sebab pula saya esok. nanti dah berkelip mata dah. Esok pagi tak ada kelas kan? Check. So ada. Esok pagi tadi nak kelas. 8:30. 8 sampai 10 tak ada. 10:30 Ada start. tak ada. 10:30 dengan pukul 2 kat sana. Entah. Jarah kan? Tak ada. Kita terus esok apa? Mat. Mat apa? Kau apa? 10:30 10:30 Lepas tu? Pukul 2 bahasa Inggeris. Okay, senang. Okey, satu kelas je. Satu kelas dia pakai ni. Yang lain semua tidur. Lampu sekolah. 10:30 tu masuk kelas je je. tak dengar pun. Yelah, satu kelas lah. Pakai Google. Lain teacher hantar. Voice lah, apalah. Latihan lah. Cikgu typing lah. Cikgu Eko tengah typing. Aduh. Cikgu Eko. Serius? Down. Oh. tak masuk tu. Sekejap cikgu mandi. Amal memang terbaik. Memang terbaik. Paling Padahal dulu lah buat berhabis. tanda tu. Itu lah tu Mah. Dia tengah gosok gigi aku rasa. Masa time Mat tadi macam dia tidur lah. Aku nunggu tak ada orang Aku jawab. tengah Aku dah tengah duduk. zoom tau. Cakap lah seorang. Supik. Ada dah. kehadiran. Aku isi dulu. Tak ada aku dah cakap aku isi dulu. Jangan sampai Isi kacau. dulu lah Azal lah. Yang kau Sekarang tak dia nak gaduh. berebut dengan kau malas. Dah tahu lah kau akan kalah man. Gaduh dengan Zrinas. Bodoh gaduh. Tak, Tapi Azal tulis dulu lepas tu dia suruh Azal delete. Tapi Azina sakit-sakit aktif main dengan aku. Dia tak dengan aku. Budak Apalah aku pula. Memang sakit Cepat hati tu lagi. aku dapat dulu. Hehehe. Cepat tulis dulu Aina. Dapat tu lagi. Lepas Aina apa? Aikal ke apa?
Korang dah masuk Baik ke? Nabila ni. Belum letak nama je dulu. Aku cakap pukul 4 masuk kan. Lagi 2 minit. Aika tengah tulis. Lepak je. Okay, lepas Lani, Dina, Dina Afdal. Azhar tak ada. Apalah, janganlah laju sangat. Kenapa kau ni tak laju sangat? Dah ni lah. Isi apa ni? Account. Kehadiran. Buku catatan pertama. Dah, Oh, cikgu dah. nak balik Dah, tak nak letak lagi ya? Tak nak letak lagi? Tak nak letak nama? Azhar tulis Tulis Cikgu lah. kata cikgu nak buku jurnal baby belajar Itulah. Adib mana? Adib lesap tapi tapi main takkan lah PUBG baby. Oh ya? Dah habis ni member. Gerak lu lah. Assalamualaikum. Dah. Dah, bye. Assalamualaikum. Salam. Ini nak habis ni. Aduh. Bye, aku masuk Aku dulu lagi ni. separuh. Nak Sampai habis tak lah. masa dia tengah-tengah. Dah masuk Jom masuk clear account. Account, okay, bye. Jom.